Auzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang dimuliakan Tuan Imam Risan AJK Masjid, ahli-ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat. Jadi sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu pada pagi ini, marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan amal ibadat kita pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hazm masjidi sunnatan lillahi taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakat ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala boleh bernafas di atas muka bumi ini lagi, yang mana sebesar-besar tujuan Allah mencipta kita ialah untuk kita menjadi seorang hamba yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka semua, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembahku, illa liya'budun, supaya mereka semua menyembah aku. Itu di antara matlamat dan tujuan besar Allah taala mencipta kita semua sebagai manusia. Dan satu makhluk lagi yang tak nampak, nama dia jin, al-jan. Jin ni makhluk yang tersembunyi yang tak nampak, dan boleh jadi dia bersama dengan kita di waktu ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, insya-Allah pada pagi ini di sempurna bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah kita akan berkongsi satu tajuk yang biasa kita buat setiap hari, yang saya ambil daripada kitab Al-Azkar Nawawi. Yang mana kitab ni sangat penting. Sebab tu ulama-ulama dulu, kalau kita baca kitab-kitab dia kata bi'iddar wastaril azkar. Ini kalau belajar kat pondok-pondok, tuan-tuan guru pondok terkenal dengan apa ni? Bidalan Arab, bahasa Arab. Dia kata bi'iddar wastaril azkar. Jualah rumah, belilah kita azkar. Ini kita azkar ni. Kita azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang mana isinya sangat penting mengenai dengan amalan-amalan seharian dalam hidup kita, yang mana dalam kitab ni dipenuhi dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat, yang diamalkan oleh Nabi sepanjang hidup dia. Jadi hari ini saya pilih tajuknya, dia kata babul azkar ba'da solah, iaitu zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Nabi selepas sembahyang. Zikir-zikir. Sebenarnya yang kita baca tu boleh dikatakan hampir semua diamalkan oleh Nabi. Cuma Nabi ni banyaklah. Sebab tu kitab ni tebal. Kalau kita nak amal semua memang tak mampulah. Jadi dengan kita membaca hadis-hadis Nabi ni, maka kita tak ragu-ragu lagi bahawa apa yang kita buat selama ni itu juga dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tahu kita ni, kejadian kita sebagai makhluk dia yang jenis lupa. Maka Allah mensyariatkan zikir. Zikir ni maksudnya doa ataupun kita menyebut nama Allah. Bila menyebut nama Allah, dia panggil izhabun izhabu nisyan. Dia boleh menghilangkan sifat lupa. Sifat lupa itu yang ada pada manusia. Lupa apa? Iaitu lupa bahawa kita ni adalah makhluk Allah, yang perlu kita ingat Tuhan kita. Yang perlu kita ingat Tuhan kita. Dan yang menjadi
kewajipan kita untuk tahu semua perkara ni ialah kita datang belajar. Bila kita datang belajar, maka kita ada ilmu. Bila ada ilmu itulah yang mengubah corak hidup kita dan membezakan antara kita dengan orang-orang yang tidak ada ilmu dari sudut kehidupan beragama di atas muka bumi Allah ini. Jadi sebagaimana kita tahu, manusia ni Allah cipta dengan ada satu sifat, iaitu sifat lupa. Yang Allah tidak bubuh sifat lupa itu kepada malaikat. Malaikat dia tak lupa, dia tidak ada sifat lupa. Lupa, ingat ni semua makhluk Allah. Kita kena ingat, lupa, ingat, apa lagi, sedih, itu adalah satu makhluk Allah yang Allah cipta di satu sudut yang lain, yang dia boleh masuk dalam jiwa kita, dengan sebab boleh jadi kita tidak berdoa. Ini penting. InsyaAllah pada pagi ni kita akan sentuh beberapa sifat tu. Mudah-mudahan kita dijauhi Allah daripada sifat-sifat itu. Jadi oleh kerana kita lupa, maka Allah menyuruh kita berzikir. Satu. Yang kedua, sifat manusia ni Allah cipta daripada tanah. Tanah ni dia memberi kesan pada mengeras. Kalau lama kita tidak tidak kenakan dia air, maka dia mengeras, dia akan kontang. Dia akan jadi kering macam tanah tanah yang merekah tu. Ada syaitan ni, sifat dia ialah daripada api. Bila dia menguasai manusia, maka manusia akan mengeras sifat dia. Hati manusia akan mengeras, maka dia susah untuk mendapat jalan kebenaran. Sebab itulah bila orang yang tidak ada zikir ataupun penyejuk hati dia, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Ini penting kita tahu. Penting untuk kita ketahui. Jadi insyaAllah kita akan baca beberapa hadis pada pagi ini. Mudah-mudahan dia menjadi panduan untuk hidup kita. Satu hadis daripada kitab At-Tirmizi yang diambil daripada oleh Imam Nawawi, daripada Abi Umamah radhiyallahu an. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Umamah ni dia kata ditanya kepada Rasulullah, dia kata ayyud du'a'u asma'. Sahabat tanya Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, manakah ketika waktu doa asma' yang sangat Allah mendengar? Mendengar ni maksudnya Allah lebih dekat untuk terus menerima. Masa mana? Nabi kata jaufal lailil akhir, akhir waktu malam. Maksud waktu sahur lah, yang kita sahur. Itu doa yang paling cepat Allah nak menerima. Waduburus salawatil maqtubah. Dan yang keduanya di akhir waktu solat yang fardu. Macam kita doa tadi, yang tuan imam kita doa tadi, itulah di antara waktu-waktu yang cepat sangat Allah menerima doa kita. Sebab itulah di antara adab yang perlu kita jaga ialah selepas solat. Kita jangan lepas solat terus bangun. Itu tak betul. Tidak betul. Itu juga di antara bukan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi. Kecuali disebabkan oleh sebab-sebab tertentulah. Kita nak buang air kecil ke air besar ke, maka ketika tu bolehlah. Tapi kalau kita bangun pun tidak ada apa-apa sebenarnya. Dan satu hadis lain lagi daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata kuntu a'rifu qida' as-salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dan dalam riwayat Muslim dia kata kunna. Maksudnya ada riwayat lain lagi dia sebut sama je hadis ni tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, dia kata anna raf'as sauti, ini dia panggil asar, hadis sahabat. Hadis sahabat meriwayatkan perbuatan Nabi. Dia kata apa? Anna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kata mengangkat suara.
Maksudnya lepas solat tu kita baca zikir atau berdoa secara angkat suara, maksudnya tidak terlampau kuat lah. Hina yansarifun nasi minal maktubah, selepas selesai daripada melakukan solat fardu, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perbuatan ini dilakukan pada zaman Rasulullah. Sebab tu setengah-setengah orang kata baca zikir kuat ni bukan sunnah Nabi dan semua itu tak betul lah. Sebab hadis ni ada riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Cuma ada hadis-hadis lain yang menyebut bahawa Rasulullah ni ada dia semasa ketika dia baca zikir perlahan, ada yang kuat. Jadi yang ni dia Ibn Abbas kata pada zaman Nabi dia pernah mendengar selepas setiap kali solat, ketika dia bersolat dengan Rasulullah, Nabi sentiasa menyaringkan suara dia tapi tidak terlampau kuat. Lepas tu dia sebut lagi, wa qala Ibn Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bizalik idza sami'tu. Dan aku dah biasa apabila selepas solat je Nabi ni dia baca kuat. Dia baca kuat yang tidak nyaring. Maksudnya sederhana lah. Sebagaimana disebut khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah yang sederhana. Ibadat kita, makan kita, tidur kita dan sebagainya sederhana. Itulah hadis yang kedua tentang zikir. Dan seterusnya hadis yang ketiga, yang ringkas ni. Ada satu hadis daripada Abi Daud dan Nasa'i, dia sebut Nabi suatu hari Nabi ni dia berjumpa dengan Muaz. Ni di antara cara-cara Nabi yang nak memberi tahu tentang perkara yang sangat penting. Sebab tu cara Nabi ni terbaik. Kalau kita nak ajar anak kita pun, kita pegang dia, pegang tangan, pegang belakang, letak tangan atas belakang. Itu di antara cara-cara kita nak ajar anak kita ataupun sahabat-sahabat kita. Jadi Nabi ni pada suatu hari Rasulullah dia memegang tangan Muaz bin Jabal, seorang sahabat yang Nabi sayang lah. Akhadha biyadihi wa qala, Nabi pun berkata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah aku cintakan kamu, aku kasih kepada kamu. Jadi Muaz ni kita bukan adat kita bercakap dengan kawan kita jarang kata demi Allah saya kasih kepada kamu. Jarang, bukan budaya kita. Sebenarnya itu baik kalau kita buat. Wallahi uhibbuk, demi Allah aku cinta. Sebab kita di antara muslim sama muslim ni kita kena sayang. Kita kena doakan dia kebaikan. Jangan kita doa seorang-seorang. Dalam ibadat ni kita jangan tomok seorang diri. Itu tak baik. Bukan adab dia. Kita kena doa juga pada sahabat-sahabat kita. Ampun dosa pun kita kena minta pada sahabat-sahabat kita. Jangan kita ampun seorang-seorang, minta ampun pada seorang-seorang. Dulu saya pernah cerita tentang seorang Bani Israel. Dia berdoa setiap hari supaya dia ni boleh masuk syurga dan dia buat banyak amal ibadat. Dia pergi tanya daripada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, adakah aku layak masuk syurga Allah? Aku dah banyak beribadat. Nabi Musa pun pergi bermunajat dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ni tanya kepada aku, adakah dia layak masuk syurga-Mu? Allah bagi wahyu pada Nabi Musa, wahai Musa, dia tak layak. Nabi Musa bagi tahu pada orang tu. Orang tu pun menangislah. Semakin banyak dia beribadat pada Allah. Selepas beberapa hari dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, layakkah aku masuk syurga Allah? Sama juga Nabi Musa kata tak layak. Allah bagi tahu pada aku tak layak. Lama-lama dia pun rasa macam mana ni? Ibadat semakin banyak tak layak juga. Dan dia pun berdoa kepada Allah. Dia ubah doa dia. Ya Allah, aku ni engkau tak menjadi ahli syurga-Mu.
aku jadi ahli neraka. Tak apalah, aku redha. Tapi ya Allah, aku minta bila aku masuk neraka nanti, ya Allah, jadilah aku besar, badan aku besar-besar sehingga neraka tu tak penuh dengan aku, supaya orang lain semua tak boleh masuk neraka, biar aku seorang yang masuk neraka. Dia doa macam tu setiap hari. Dengan penuh rasa dengan penuh rasa kecewa. Setelah lama dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, aku ni dah ahli neraka, maka aku berdoa. Begitulah ayat dia yang lebih kurang. Saya baca cerita dia panggil kisah Israiliyat. Dia kata, aku ni dah masuk neraka, macam itulah hidup aku, macam mana aku nak buat? Jadi aku doa macam ni. Nabi Musa kata, berdoa macam mana? Macam dia cakap tadi lah. Ya Allah, jadilah aku besar supaya aku seorang yang masuk neraka. Orang lain tak boleh dah masuk neraka. Maka Nabi Musa pun kata, Allah telah menerima doamu dan kamu di kalangan ahli syurga. Maksudnya, bila kita doa pada seorang kita sahaja, maka itu di antara amalan-amalan yang kita tidak mempedulikan saudara kita. Sebab itu kita masa doa tu kita doa pada orang lain. Kalau rezeki kita doa juga kepada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, ampun doa ampun dosa sahabat-sahabat kita, jiran kita, tetangga kita, sekalian muslimin muslimat. Sebab apa? Sebab itu adalah di antara tujuan utama Nabi. Nabi ni, setiap Nabi ni dia tamak, dia halaba supaya semua umat-umat dia masuk syurga. Jadi kita ni digalak supaya bersikap seperti sikap Nabi. Kita doa juga pada orang lain, doa pada anak kita, isteri kita. Sebab kita jangan risau, sebab nikmat dan rahmat Allah ni sangat besar. Kita jangan fikir nanti dalam syurga aku kecil, orang lain besar. Itu pemikiran yang tak betul. Bila kita berdoa, kaitlah pada orang lain. Ya Allah, ampun dosa sahabat aku, ampun dosa isteri aku, anak aku. Yang mana kita sendiri pun boleh pahala. Sebab Allah ni maha luas kurnia dia. Jadi hadis seterusnya, Allah jumpa dengan Muaz tadi. Dia kata, wallahi ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah aku cinta ke kamu, aku suka pada kamu. Jadi Muaz ni, adab dia apabila Rasulullah kata macam tu, dia kata usika, Rasulullah kata usika ya Muaz. Ni kata Rasulullah lagi, wahai Muaz. Setelah Nabi pegang tangan Muaz, Nabi cakap aku cinta kamu wahai Muaz. Nabi kata usika ya Muaz, aku berwasiat kepada kamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah kamu tinggal, la tada'anna. Ni nun taukid. Siapa yang belajar bahasa Arab dia kata la tada'anna, janganlah kamu tinggal. Taukid, sungguh-sungguh Nabi kata, siap Nabi bersumpah lagi, fi kulli salatin, jangan kamu tinggal setiap, fi duburi kulli, selepas tiap-tiap kali solat kamu kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadati. Macam Ustaz Zafar baca tadi dalam doa dia, saya dengar ada doa ni dia baca Allahumma a'inni. Kalau kita jadi imam, kalau kita nak baca untuk ramai ahli keluarga kita, Allahumma a'inna ala zikrika, kita tukar a'inna je. Ya Allah, wahai Tuhanku, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, tolong apa? Tolong supaya kami semua ni ingat sebut namamu, wa syukrika, yang kedua tolong supaya kami ni sentiasa bersyukur pada kamu, yang ketiga wa husni ibadatik, dan tolong kami supaya kami boleh buat ibadat sebaik-baiknya. Kenapa doa ni Nabi ajar? Sebabnya kita manusia ni sebenarnya kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita tak payah tengok benda lain. Jantung kita bergerak, duh. Tak ada bateri, tak ada apa, bergerak. Allah semua tu yang menggerakkan dia.
otak kita berfikir sejauh-jauh mana pun. Biasanya manusia dia tidak boleh fikir melebihi daripada sistem alam ni. Tak boleh. Dia nak fikir lebih daripada alam ni, kebiasaannya tak boleh. Malaikat para nabi yang Allah Ta'ala dah apa ni, inkishaf, Allah Ta'ala dah bagi pengalaman dia. Kita sebut syurga. Syurga macam mana? Tak boleh gambarkan. Kita gambar hanya nikmat saja. Sedap masuk syurga. Itu pemikiran kita di macam tu. Walaupun Allah Ta'ala bagi kebebasan untuk berfikir, maksud tidak ada hak. Kita boleh fikir sampai kat luar. Kita boleh bayangkan apa ni, kereta kita kat sana, atas kita ada awan. Tapi cuba atas daripada tu lagi tak boleh. Dia limited pemikiran. Jadi nak tak nak, kita mesti bersumberkan wahyu Allah daripada Nabi juga tentang syurga, tentang neraka, kehidupan di syurga, kehidupan di neraka. Macam mana kehidupan di neraka, Allah tak bagi mati. Kena bakar macam mana sekalipun. Ala yamutu fiha, tidak ada mati. Tidak ada mati dalam neraka. Duduk berapa juta tahun pun tak mati. Pelik. Bila kita fikir secara logiknya pelik. Sepatutnya matilah, tapi tak mati. Kita tahulah Allah Maha Kuasa lah. Jadi 3 perkara ni Nabi perintah supaya kita minta tolong. Inni ana nasta'in, kami tolong, kami minta. Kita baca nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana maksudnya tolong, minta tolong. Nabi kata man a'ana ala ma'syiyatin kana syarikan lah. Sesiapa yang menolong di atas suatu perbuatan maksiat, maka dia adalah bersekutu dengan maksiat tu. Kalau kita buat rumah-rumah ibadat orang bukan Islam, kita bersekutu. Ada seorang hamba Allah, dia pergi jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya dapat tender rumah orang India. Dan dalam rumah dia minta saya buat tempat sembahyang dia. Boleh tak Ustaz saya buat rumah? Saya baca hadis itulah. Nabi kata man a'ana ala maksiatin kana syarikallah, atau kama qala Rasulullah. Sesiapa yang menolong membuat di atas satu maksiat, maka dia dikira bersekutu dengan dia. Kata begitulah. Saya cakap, dia kata kalau macam tu saya tak nak lah Ustaz. Tak apalah, itu pilihan yang terbaik. Jadi dia tak buat. Tapi Alhamdulillah lepas tu rezeki dia memang banyak. Sebab dia tolak iaitu Allah ganti lebih baik lagi. Itulah kalau kita jadi kontraktor tu kena berhati-hatilah. Kalau kita nak buat rumah dia boleh, tapi buat syarat saya tak nak buat yang tu. Bagi tahu direct macam tu. Kalau dia kata kalau tak nak buat tak boleh, tak apa, saya cari yang lain. Itu kena berhati-hatilah kalau kita kontraktor dan sebagainya, supaya kita tidak bersekutu di atas maksiat yang dibuat oleh orang-orang yang kafir, bukan Islam. Jadi minta tolong ni, a'inni Allah, ya Allah, a'inni ala zik, tolonglah aku supaya aku ni ingat kepada, sebut namamu. Kita kena ingat bahawa menyebut nama Allah ni ialah pertolongan Allah. Kita datang pagi ni, datang ke masjid kita pada pagi ni, sebenarnya Allah tolong kita. Satu, Allah tolong kita bergerak, berjalan. Yang kedua, hendak datang tu Allah tolong juga. Yang ketiga, kita duduk bagi perhatian pun Allah tolong juga. Banyak pertolongan Allah tapi kita tak sedar. Bila kita datang, kita dengar, banyak rupa-rupanya pertolongan Allah. Tak? Sebab itu dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah? Fabi ayyi ala'i, maka nikmat manakah kamu wahai manusia kamu nak mendustakan? Kita nak sebut aku bukan Allah buat, tak ada. Semua Allah yang buat benda-benda yang baik. Nah, yang tak baik pun Allah buat juga, tapi kita tidak dibenarkan di antara adabnya kita jangan sandar kepada Allah benda yang tak baik. Tapi sebenarnya menggerak tu Allah juga pilih kita. Pilih kita. Sebab itulah akan jadi akan jadi hujah Allah di akhirat nanti. Orang-orang kafir dia pilih jadi kafir, dia sendiri yang pilih. Mengizinkan dia jadi kafir, bukan mengizinkan
menjadikan dia, menggerakkan dia semua patung apa semua tu Allah juga, tapi memilih tu dia. Ni bab akidah. Bab akidah ni pentinglah kita belajar. Jadi kita minta tolong supaya Allah, lidah kita menyebut Allah ni, itu sangat penting. Kalau Allah tak tolong, maka kita tak boleh sebut nama Allah. Tak boleh. Dulu pernah satu ketika sebut nama Allah ni, saya ada seorang kawan, dia ustaz kat Sabah. Bini dia bawa dia pergi jumpa dengan saya. Dia kata, ustaz, suami dia ni ustaz juga, dia tidak boleh sembahyang, tak boleh menyebut Allahu Akbar, tak boleh. Kata, kenapa? Dia kata, suami saya ni, dia suspek minum holy water. Orang Kristian. Dia daripada Buluran pergi tempat saya lah, ada tu jauh. Lepas tu dia minta, saya pun tak tahu daripada mana dia dapat dapat nombor telefon saya. Saya jumpa lah suami dia, dia bawa dengan sepupu dia, kawan dia, tiga orang semua. Dia kata, ustaz, suami saya tak boleh mengucap, tak boleh solat. Ketika dia sampai dekat rumah saya tu, waktu maghrib, masa tu orang azan maghrib lah. Kata, jom kita solat dulu. Saya pun tengoklah, dia pergi ambil air sembahyang pun macam satu pergerakan paksa, macam dia melawan benda tu. Dia pun ambil, bila sudah wudu, bila dia nak sebut Allah tak boleh. Betul lah, bini dia cakap tak boleh. Dia angkat tangan dia macam menggerah. Saya kata, kenapa macam ni? Bini dia kata, yang saya faham ni, dia terminum holy water. Dia pun tak tahu daripada mana dia terminum. Memang tak boleh sebut betul nama Allah. Kalau terminum benda tu, minum yang betul-betul piau lah, yang padri yang buat benda-benda macam tu, memang dia tak boleh baca Al-Quran. Lidah dia dikeras. Yang saya faham daripada pergerakan dia tu, bila dia terminum benda tu, maka masuklah makhluk lain dalam badan dia yang dia tak boleh buat. Dia sedar tapi dia tak boleh buat apa. Dia ikut benda tu je. Ini pentinglah kita kena berhati-hati dengan makanan-makanan yang yang ada di pasaran hari ni. Sebab apa? Dengan makanan pun boleh mengubah sikap kita juga. Itu zikir yang pertama. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur pun kita kena minta pada Allah. Ni jarang kita baca dah lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku boleh sebut namamu, supaya aku boleh bersyukur. Bersyukur ni penting. Allah Ta'ala kata uzkur Allah Akbar, tak ingat. Bersyukurlah kamu wala takfurun. Bersyukur dan janganlah kamu kufur. Inna azabi la syadid. Allah perintah supaya kita bersyukur. Tapi kalau Allah tak tolong kita untuk kita bersyukur, maka kita tak akan jadi orang bersyukur. Ni penting, minta tolong pada Allah. Yang ketiganya, husnul ibadah, memperelokkan ibadah. Kita ni dah beriman dengan Allah. Yang kedua, kita beribadah dah, tapi keelokan, kecantikan beribadat tu, satu lagi di antara perintah Allah. Ada kita sembahyang express dah, ada nak tarawih express. Saya ada tengok dalam satu video tu yang betul lah, di Indonesia, dia orang sembahyang tarawih selama 8 jam. Bermula lepas isyak. Kalau 8 jam lepas isyak ni pukul 9, dekat-dekat subuh lah. Setiap malam dia khatam satu Al-Quran. Tak silap saya ada empat imam dia, imam solat. Dia bagilah Al-Quran kepada empat 30 bagi 4 juzuk. Berapa seorang dapat? Mungkin dapat 8 ataupun 7 seorang lah. 7 juzuk. Tapi ramai yang solat tu, saya tengok ramai. Maksudnya dekat dengan subuh. Sebab tu ada riwayat dia sebut, pada zaman Nabi ni dia orang ada yang buat 8 rakaat. 20 tu zaman Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar kata, ni'mal bina'ati hazihi. Ni'mal bina'ati hazihi. Sayyidina Umar kata, sebaik-baik bina'ah ialah ini. Solat tarawih kita buat tu 20 rakaat. Sayyidina Umar yang buat solat tu. Sebab solat tarawih ni solat yang tidak ada had.
Salatul la haddalaha. Kita nak buat apa pun boleh. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad, dia buat sebanyak 40 rakaat. Kita 20 lah, kita 8 lah. So masjid 8. Berapa rakaat? 20. Bagus. 20. Jadi kalau kita nak buat lebih daripada tu pun boleh. Sebab Nabi tidak menyatakan jumlah dia. Sebab solat tarawih ni dia kata min solati qiyamir Ramadan. Nabi tak sebut. Jadi Sayyidina Umar dia hadkan kepada 20. Tidak ada masalah. Tak payahlah kita bergaduh. Jadi memperelokkan ibadah tadi, husnul dia panggil husnul ibadah ni, di antara perkara-perkara yang kita kena minta tolong pada Allah. Kalau kita tak minta tolong pada Allah, maka kita buat atas dasar keimanan kita dengan sekadar kita rasa dah buat cukup dah tu. Solat subuh, Allahu Akbar, baca Fatihah pun laju-laju ekspres, rokok pun laju, sujud pun laju, habis gitu. Jadi memperelokkan ibadah tu tidak ada. Jadi yang tu penting, iaitu sabarlah. Kena sabar. Kadang-kadang setengah orang imam ni baca panjang pun dia marah. Tapi sebenarnya kalau kita jadi imam, kita kena tahu adab menjadi imam. Adab satu, adab yang kedua adat. Imam ni dia dalam solat dia tidak boleh baca terlalu panjang. Sebab dia boleh melahirkan perasaan jemuh, al-mulul kepada makmum yang makmum yang tahap iman dia ni biasa. Kita baca pendek cukuplah. Sebab tu ada seorang sahabat, saya ingat dulu saya pernah baca kat masjid kita ni satu hadis. Dia kata akhwafa, dia kata tidak pernah aku sembahyang di belakang Nabi yang lebih ringan. Bila dia sembahyang fardu di belakang Nabi, dia rasa ringan bacaan dia. Maksudnya Nabi tidak terlampau panjang. Dia rasa biasalah, seronok beribadat. Bila imam terlampau panjang menyebabkan mulul, melahirkan jemu. Bila jemu, itu Allah tak terima ibadat. Sebab itu kita jadi imam, kita kena tahu. Ke 20 tak apalah, baca ayat lazim. Kau macam mana Ustaz? Ustaz Syakir baca ayat lazim ke? Baca ayat tu pun tak apa, jangan terlampau panjang. Kalau kita solat habis pukul 12 menyebabkan mulul tu ataupun jemu, dia tak elok lah. Kecuali kalau imam khawas tak apa. Kalau sama budak tahfiz, memang tahfiz tak apalah, dia nak baca satu juzuk satu malam kok, ataupun 2 juzuk setiap tarawih, tak apa. Itu tidak ada masalah. Sebab dia khawas, dia sama-sama minat dan sama-sama nak macam tu. Dia boleh membantu dia untuk hafazan, tidak ada masalah. Tapi untuk awam-awam, kena jaga sikitlah imam supaya orang awam tidak jemu beribadat. Itu hadis yang ketiga. Dan hadis seterusnya dalam kitab Ibn Sinni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata iza qada salatahu masha jabhah biyadihi al-jumna. Nabi ni apabila selesai solat, dia akan sapu jabhah biyadihi al-jumna, dia sapu kanan, tangan kanan. Summa qala, lepas solat dia kata asyhadu an la ilaha illallahur rahman ar-rahim Allahumma azib annil hamma wal hazan. Dia hadis ni dia hadis yang biasa kita dengar lah. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Dia hadis ni dia daripada hadis Anas bin Malik. Dia kata kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni mak dia serah pada Nabi ketika dia masih kecil, dan dia banyak melihat perbuatan Nabi. Dia kata aku berkhidmat pada Nabi, kuntu akhdumu Rasulullah kullama nazal, ketika Nabi setiap kali dia turun, dia nak berjalan, fa kuntu asma'ahu yuqsiru an yaqul, maka aku mendengar Nabi memperbanyakkan, dia kata Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Wahai Tuhanku, aku minta perlindungan dengan kamu daripada hammi wal hazan. Hammi wal hazan, duka cita, hazan sedih, wal ajzi wal kasal, lemah malas, wal bukhli wal jum, bakhil, penakut, wadal iddaini wa ghalabatir rijal, lemah dalam lemah untuk beribadat, dan wa ghalabatir rijal, dan orang memaksa aku. 8 perkara Nabi minta setiap hari. Setiap hari Nabi minta 8 perkara. Ni sangat penting. Sebab 8 perkara ni dia satu makhluk lain yang akan datang dalam hidup kita, yang akan menyerap dalam hati kita, ataupun menyebabkan tubuh badan kita ni terkesan. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata, ya Allah, aku minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan kamu daripada hammi. Hammi ni dia kata dalam syarah dia disebut al-makruhul mu'lam alal qalbi ala amril mustaqbal yatawaqqa'uhu, iaitu perkara yang tidak disukai, yang menyakitkan di hati pada perkara-perkara yang akan datang. Hammi ni maksudnya duka cita. Benda tak berlaku lagi, tapi kita takut berlaku, akan datang, kita minta daripada Allah. Kena minta. Duka cita ni makhluk, satu makhluk yang macam jin syaitan, dia kata tak nampak, tapi dia menyerat di hati. Kena minta benda ni. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada duka cita. Sebab bila datang duka cita, dia akan menolak satu makhluk lain lagi yang ada di hati kita, ataupun satu sifat lain, iaitu gembira. Bila datang duka cita, maka gembira tak wujud. Kita tak happy hidup di atas muka bumi. Atas muka bumi Allah ni kita tak happy. Jadi kita kena doa yang ni. Lepas sembahyang pun boleh. Ketika kita bawa kereta, nak turun rumah, nak berjalan, nak pergi mana-mana pun, kita amat-amat digalak minta supaya Allah jauhkan kita daripada duka cita. Sebab duka cita ni ia hilang gembira. Yang kedua, hazan. Hazan ni sedih. Apa maksud sedih? Dia kata al-makruh mu'lan alal qalbi ala amrin qad madha. Sedih ni ialah perkara yang memberi kesan di hati di atas perkara yang telah lepas, yang tadi yang akan datang. Bila kita sedih, kita ingat zaman-zaman kita apa ni, susah dulu, kita sedih tak? Pun tak gembira juga. Tidak menggembirakan juga. Tapi dalam syarah hadis ni disebut, dia kata kalaulah kita sedih, sedih disebabkan apa ni, itu untuk umur dunia, benda-benda berkaitan dunia, itu tak baik. Ada pun perkara-perkara berkaitan dengan akhirat, dia kata famahmudun, maka dia boleh. Kalau kita sedih, sebab apa kita sedih? Aku zaman-zaman muda dulu joli, contoh joli, asyik habis duit mak bapaknya, sedih lah. Ya Allah, ampun dosa kita. Yang tu boleh. Tak apa, kita ingat yang macam tu tak apa, yang itu elok. Tapi kalau yang dunia ni, dia tak elok. Sedih apa? Sedih tentang dunia lah. Itu tak elok. Begitu juga kita duka cita. Duka cita yang berkaitan dengan akhirat. Aku ni macam mana lah, bila aku dah akhirat nanti macam mana, masa Isra'. Jadi dua sifat ni, ataupun dua perkara ni, kita kena minta doa pada Allah supaya kita dijauhi. Ada yang ketiga, al-ajzi. Ajzi ni maksudnya lemah. Dia kata huwa adamul qudrati 'alal fi'li syai'. Lemah daripada membuat sesuatu. Sebab tu iman al-iqramah, tak silap saya dia seorang tabi'in, ada kata Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Apa tu? Man qara al-Quran, dia kata man qara al-Quran, siapa yang baca Al-Quran, lam yu'jiz, dia tidak akan lemah. Begitu tak silap kata dia. Iman al-Iqramah kata siapa yang banyak membaca Al-Quran, Allah tidak beri dia ujuz. Ajiz ni maksudnya orang yang tua sampai dia tak mampu nak berjalan tongkat dan sebagainya.
Maksudnya orang yang sentiasa baca Al-Quran, Allah akan bagi sentiasa kuat dan dia akan meninggal dalam keadaan mahbub. Kalau kita banyak baca Al-Quran, Imam Al-Quran kata Allah tak bagi kita tua yang menyebabkan kita dibenci oleh anak cucu. Jadi banyaklah baca Al-Quran, insya-Allah Allah akan jaga umur kita dan kehidupan kita. Yang mana ketika kita meninggal, anak cucu kita masih sayang pada kita. Masih sayang. Kita tak mau dekat kita tua-tua, anak cucu kata bila nak mati datuk ni. Ada dia macam tu, situasi macam tu. Walaupun dia tak kata, kita tengok riak muka pun kita tahu. Berkerut anak dia jaga dia. Tak? Anak berok pun kena ambil bekah, kena usung apa semua. Menyebabkan ada perasaan benci ataupun tak suka oleh anak ataupun cucu. Jadi perbanyakkanlah. Imam Al-Quran kata perbanyakkan baca Al-Quran. Dan yang seterusnya dia kata malas. Sifat yang keempat yang diminta oleh Rasulullah supaya Allah jauhi, malas. Yang kelima bakhil. Ini panjang semua cerita ni. Yang keenam jubni. Jubni ni penakut. Penakut. Yang ketujuh dhala'id dain. Menyebabkan kita banyak hutang. Tak tahulah macam mana rezeki kurang Allah bagi pada kita, maka kita berhutang. Maka ini juga di antara yang Allah Rasulullah minta pada Allah. Yang ke-8 ghalabatir rijal. Orang memaksa kita ataupun kita terpaksa. Disebabkan oleh berbagai-bagai situasi. Jadi 8 perkara ni dia ada dalam bacaan maghfurat. Carilah dalam internet dalam buku-buku kecil, kedai buku bacaan maghfurat. Bacalah setiap hari doa-doa ni. Yang maghfurat tu doa yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Bacalah setiap hari. Saya biasanya insya-Allah setiap hari saya baca, kecuali bulan Ramadan ni saya tak baca. Fokus Quran je. Kalau boleh nak beberapa kali khatam lah. Yang lain-lain tu saya skip dulu. Lepas Ramadan baru baca doa-doa tu balik. Biasa Ramadan ni Quran je lah saya. Jadi setakat itulah untuk pagi ni perkongsian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita hayati pada pagi ni mendapat pahala di sisi Allah SWT, dan kita menjadikan dia sebagai amalan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh barakat ni, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maka ambillah peluang. Berapa ramai dah yang meninggal dunia sebelum masuknya bulan Ramadan. Di antaranya orang yang hebat-hebat dan sebagainya, Allah tak benarkan dia. Tak benarkan dia masuk di bulan Ramadan. Kita diberi peluang lagi oleh Allah. Maka ketika ni lah kita memperbanyakkan, terutama baca Quran lah. Quran, lepas tu doa-doa ni kita jangan lupa. Sebab di antara masa-masa doa yang Allah Ta'ala terima ialah di bulan Ramadan. Jangan kita tinggal doa ni. InsyaAllah setakat itu saja untuk pagi ni. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wastakharna ma'a Daud al-jibal sabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.